Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. So, hari ini kita sambung lagi kita punya PDPC yang berkaitan dengan satu tajuk iaitu sifat cahaya. Masih lagi dalam kita punya topik cahaya lah. Okay? So, sebelum ni kita dah belajar mengenai cahaya dia boleh bergerak lurus dan juga cahaya boleh dipantulkan. Okay? Kita dah tahu dah cahaya tu sifat ni dia memang bergerak lurus. Dan dia juga boleh dipantulkan kalau sekiranya dia kena permukaan yang licin. Sebelum yang ni kita dah belajar. Dan insyaAllah hari ni kita akan tengok dua lagi subtopik. Iaitu yang pertamanya cahaya boleh dibiaskan. Kita akan tengok apa maksud dibiaskan. Dan yang kedua kepentingan cahaya. Okey, kepentingan cahaya saya dah sentuh pada dua topik sebelum ni. Iaitu waktu cahaya bergerak lurus dan juga cahaya boleh dipantulkan. Saya dah sentuh mengenai kepentingan cahaya dan pada kali ini saya akan sentuh lagi sikit lah supaya kita betul-betul faham yang cahaya ni, sifat-sifat dia ni memberi kepentingan kepada kehidupan lah. So, ini ada satu peristiwa di mana pada satu petang ketika Siwa sedang minum di kedai Pak Abu, tiba-tiba dia terlihat satu cawan satu cawan yang mempunyai sudu di dalamnya dan kelihatan seperti sudu tersebut dia tak dia tak lurus tapi dia bengkok. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Cikgu rasa ramai yang pernah tengok kot macam ni. Pernah tengok sudu bengkok dalam air ataupun straw ke kan, ataupun awak boleh buat uji kaji letak pensel ke dalam air, akan dapati dia kelihatan seolah-olah seperti bengkok. So apa yang berlaku? Okey, sebenarnya ialah cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Cikgu ulang lagi sekali Cahaya dari sudu di dalam air, cahaya dari sudu, okey, dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Ini menyebabkan kita nampak image ni seolah-olah dia bengkok. Okey, tengok yang ke bawah, yang kedua Okey, ini di luar ni adalah udara ini adalah air. Jadi bila dia biaskan, okey, dia kena cahaya tu kena pada sudu dan dia patah balik ke mata kita. Waktu dia nak patah balik tu daripada air ke udara tu, dia menyebabkan dia terbias. Okey, dia berubah arah dia sedikit So apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Dia berubah berubah. Okey, fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey, contohnya duit shilling Okey, duit shilling bila awak letak di sini, tapi sebenarnya kita akan nampak di sini perubahan dia tu, cahaya yang kena pada benda tu dia naik balik daripada air tu, dia kena ke cahaya tu, ke udara tu, menyebabkan dia terbias, tersengit sedikit. So sifat cahaya yang menyebabkan batang sudu kelihatan bengkok ialah cahaya boleh dibiaskan. Ini sifat dia. Okey, sebelum ni kita dah tahu sifat cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dibiaskan, cahaya boleh dipantulkan. Yang ni cahaya boleh dibiaskan. So kalau kita tengok ni salah satu lagi gambar, okey, fenomena apa ni kita panggil pembentukan pelangi. Okey, pembentukan pelangi inilah antara orang kata kesan daripada pembiasan cahaya. So kita tengok pada satu petang selepas hujan, wah cantiknya pelangi. Okey, pelangi ni memang dia akan datang selepas hujan sebab cahaya tu dia kena lalui air dan kemudian dia terbias melalui udara, maka terbentuklah pelangi. Okey, biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Okey, semasa selepas ataupun semasa hujan dia memang akan betul. Tapi kalau waktu tengah hari tak ada air langsung dan bukan di kawasan tadahan air, memang awak takkan jumpa pelangi. Kadang-kadang tak hujan. Dia tak hujan
pun awak boleh tengok pelangi, tapi dengan syarat kawasan itu mestilah kawasan tadahan air. Okey, kawasan tadahan air. Kalau anda berada di posisi yang betul, anda mungkin boleh nampak hasil daripada cahaya yang melalui daripada air ke udara tu boleh menyebabkan anda boleh melihat pelangi. So ni contoh dia. Ini kalau kamu nak buat pun boleh. Okey, nak buat pun boleh. Okey, carikan lekat ketah majung. Sebenarnya tak payah lekat ketah majung pun tak apa, tapi letak ketah majung ni supaya nampak clear lah. Kalau tak ada ketah majung, cari dinding yang berwarna putih. Okey, yang bersih. So letakkan besen berisi air di dalam di bawah cahaya matahari. Besen, letak air. So letak di bawah cahaya matahari. Kemudian masukkan cermin ke dalam besen yang berisi air seperti dalam gambar rajah. So awak letak sini dengan sudut dia, jangan awak rendam macam tu sudut supaya dia dapat pantulkan cahaya matahari kena dan pantulkan ke dinding pantulkan ke dinding. Cuma waktu buat ni hati-hati jangan benarkan cahaya matahari tu dipantulkan ke cermin dan ke mata awak sebab boleh merosakkan mata. So pantulkan ke dinding. So kat situ nanti awak akan nampak satu pembentukan cahaya di dinding tu ataupun di kertas tu yang mempunyai warna pelangi. Mungkin tak nampak clear sangat, tapi akan nampak lah benda yang berwarna-warni. Okey, jadi kita tengok seterusnya kepentingan cahaya kepada kehidupan. Okey, macam sebelum ni cikgu dah ajar dalam dua sidang video yang lepas. Okey, tentang kepentingan cahaya kepada manusia ni, kepada kehidupan ni memang banyak lah. Okey, banyak. Antaranya adalah kalau sekiranya cahaya tidak bergerak lurus okey, jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu suruh dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Sudah tentu tak dapat cari. Okey, kita duduk dalam gelap, buka torchlight, kita suluh ke depan, tapi lampu tu suluh ke belakang. Kan? Suluh ke depan, dia naik ke atas. Sudah tentulah kita tak dapat mencarilah objek yang kita nak cuba cari tu. Yang keduanya, jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Kalau tak ada cahaya yang dipantulkan ke cermin kemudian masuk ke dalam mata kita, adakah kita dapat melihat wajah kita? Cahaya tu kena cermin, dia terus serap ke belakang. Sudah tentu kita tak dapat melihat wajah kita di cermin. Dan situasi ketiga, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan objek? Sudah tentu tak dapat, tidak dapat melihat objek yang kecil ni, kita tak dapat lihat menggunakan kanta pembesar. Okey? So banyaklah sifat cahaya ni, dan mengapakah sifat cahaya penting dalam kehidupan kita? Dapatkah kamu nyatakan 3 kepentingan sifat cahaya? Ni cuba senaraikan A apa, B apa, C apa. Okey, tulis dalam buku macam biasa. Just 3 saja kepentingan sifat cahaya. Jadi cara nak tulisnya, tulis macam ni. Tulis kepentingan sifat cahaya A, B, C. Itu saja. 3 sorry. 3 kepentingan sifat cahaya. Titik bertindih. A, B dan C. Okey. Sebagai rumusannya, sifat cahaya, okey, sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus, okey, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Ini sifat cahaya. Dia ada 1, 2, dia ada yang ketiga lah ni. Okey, yang ketiga. Objek luksina ialah objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, luksina. Oleh itu, tiada bayang-bayang terhasil sebab dia luksina. Satu lagi, objek lut cahaya ialah objek yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Oleh itu, bayang-bayang terhasil tak jelas. Objek legap ialah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Oleh itu,
bayang-bayang yang terhasil jelas. 5. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ialah jarak antara objek. Cikgu dah sebut, okey, dengan sumber makanan, sumber cahaya. Contohnya, satu objek tu, kita ubah kedudukan cahaya dia tu, dia akan mempengaruhi saiz dia, okey. Jarak di antara objek dengan skrin, okey. Ni kita ubah kedudukan objek tu dengan dinding ataupun skrin. Itu pun akan mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, faktor yang mempengaruhi bentuk. Okey, bentuk bayang-bayang ada dua, orientasi objek. Orientasi ni maksud dia kita pusing objek tu. Ikut bentuk mana kita nak letak, atas ke bawah ke. Tu akan mempengaruhi bentuk bayang-bayang dan kedudukan sumber cahaya. Cahaya daripada atas, bawah, kiri, kanan. Okey, itu akan mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey. Yang ketujuh, kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian kita adalah seperti berikut. Cermin muka, okey. Cermin pergigian, cermin cembung. Okey, cermin cembung ni di jalan lah. Okey, di jalan. Okey, dua cermin dalam periskop. Okey, periskop ni untuk kapal selam. Kapal selam, dia duduk dalam air, dia nak tengok atas, dia tak perlu naik atas, dia pakai periskop je. Periskop naik macam tu, boleh tengok. Okey. Jadi, itu saja untuk kita punya pembelajaran pada kali ini. Alright, jadi cikgu harap kamu faham dan selepas tengok video ni macam biasa, jangan lupa tulis nama di bahagian bawah dan kelas. Dan sekiranya ada soalan, boleh komen saja di bahagian video ni dan cikgu akan ambil masa untuk menjawabnya. Okey, apa-apa pun jaga kesihatan dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.